Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nabiah binti Zaid memegang nombor metrik D1910675. Hari ini saya akan mengupaskan beberapa isu mengenai kanak-kanak. Yang pertama ialah isu yang melibatkan 2 orang bayi yang maut di pusat jagaan. Yang kedua ialah kehilangan kanak-kanak. Yang ketiga ialah isu tertinggal anak di dalam kereta. Yang keempat, kemalangan jalan raya yang melibatkan kanak-kanak. Dan yang terakhir ialah isu pedofilia yang kian menjadi serius sewaktu musim pandemik ini. Bagi isu yang pertama iaitu 2 bayi yang maut ketika berada di pusat jagaan kanak-kanak. Bagi kes yang pertama iaitu adik Abdul Rayyan Mijan berusia 9 bulan dipercayai lemas dan selepas ditemukan tersembam di dalam baldi berisi air di tandas sebuah taska di Jalan Kebun Shah Alam, Selangor. Pemilik taska itu telah direman bagi membantu siasatan. Dan bagi kes yang kedua, iaitu melibatkan adik Daniel Afwan Shazrul Fazami berusia 3 bulan meninggal dunia selepas ditemukan tidak sedarkan diri ketika dalam jagaan di rumah pengasuhnya di Taman Lembah Bujang, Merbuk, Sungai Petani, Kedah. Bagi kes yang kedua ini, saya ada satu lagi isu yang serupa dengan kes ini di mana ianya berlaku di Kedah. Ibu bayi tersebut baru sahaja menyusukan bayinya dan terus menghantar ke pusat jagaan, dan kebetulan pusat jagaan tersebut terus menidurkan bayi tersebut tanpa menepuk belakangnya ataupun membiarkannya beberapa minit sebelum menidurkannya. Saya sedia maklum bayi itu meninggal akibat tersedak susu. Jadi ada beberapa sebab yang menjadi punca isu seperti ini. Antaranya ialah kecuaian pengasuh dan boleh jadi juga kecuaian ibu bapa sendiri. Jadi bagaimana kita nak mengelak perkara seperti ini berlaku? Seperti yang kita tahu, kebanyakan pusat taska mengambil pekerja tanpa menyelidik dulu asal-usul pekerjanya, ataupun ada yang mengambil pekerja yang tiada pengalaman, ataupun ada juga yang mengambil pekerja yang ingin bekerja tapi tidak menyukai kanak-kanak. Jadi, sebagai pengusaha taska, kita perlulah menyelidik dulu asal-usul bakal pekerja kita agar kita dapat elakkan kes sebegini berlaku. Bagi ibu bapa pula, selidiklah dulu tempat yang kita ingin menghantar anak kita, sama ada tempat itu mempunyai kelulusan ataupun tidak. Dan bagi ibu-ibu yang baru saja mempunyai anak, ingatlah setiap kali menghantar anak-anak ke pusat jagaan, perlulah kita memaklumkan berapa jam selepas kanak-kanak itu disusukan. Ataupun maklumkan kepada pengasuh bahawa bayi kita baru sahaja disusukan. Jadi mereka tahulah apa yang perlu mereka lakukan. Bagi isu yang kedua pula iaitu isu tertinggal anak di dalam kereta. Seorang ayah terlupa bahawa dia meninggalkan anaknya di dalam kereta. Tidak sampai sejam selepas mengusung jenazah sepupu, seorang pengawal keselamatan terpaksa pula membawa jenazah anaknya yang lemas akibat tertinggal di dalam kereta. Derita Nur Izian Natasha Ishak, 3 tahun, hanya disedari selepas penduduk terlihat kanak-kanak itu tidak bermaya di dalam kereta bapanya yang berkunci. Tahukah anda denda dikenakan terhadap ibu bapa sekiranya cuai mengenai keselamatan anak-anak? Tindakan tegas kepada ibu bapa yang cuai di bawah Akta Kanak-kanak 2001 yang boleh dikenakan denda sebanyak RM20,000 atau penjara 10 tahun. Tetapi hukuman ini bergantung pada jenis kecuaian yang mereka lakukan, sama ada kejadian yang berlaku disengajakan atau tidak disengajakan. Jadi ibu bapa sentiasalah mengawasi keselamatan anak-anak. Isu yang seterusnya mengenai kes penculikan kanak-kanak ataupun kehilangan kanak-kanak. Kuala Lumpur, seorang murid perempuan Sekolah Kebangsaan Sungai Choh Rawang berusia 12 tahun telah dilaporkan hilang. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintenden Azman Abdul Rahman, berkata pihaknya menerima maklumat berhubung kehilangan kanak-kanak itu Intan Nur Alisa Kasih Muhammad Jaiz dari ibu tiri mangsa berusia 46 tahun. Mengikut laporan yang dibuat ibu tiri itu, kanak-kanak perempuan berkenaan tiada di sekolah ketika wanita terbabit mahu menjemput murid itu pada jam 12.15 tengah hari. Ibu tiri mangsa turut memberitahu abang kanak-kanak itu menghantarnya ke sekolah pada pagi hari yang sama dan dilihat masuk ke perkarangan kawasan sekolah berkenaan, katanya dalam satu kenyataan. Kes kehilangan ataupun penculikan ini boleh berlaku sama ada tidak diduga ataupun berlaku akibat kecuaian ibu bapa sendiri.
Bagi kes kehilangan ini kita boleh klasifikasikannya sebagai kes kehilangan tidak diduga kerana kanak-kanak tersebut berada di sekolah. Jadi, sebagai ibu bapa, bagaimana kita nak elak perkara sebegini berlaku? Antaranya, kita boleh memberitahu ataupun memesan kepada anak-anak untuk menunggu kita di dalam sekolah. Pihak sekolah juga perlulah ada satu alternatif, contohnya mengawasi murid-murid sama ada mereka benar-benar pulang bersama ibu bapa ataupun orang lain. Dan bagi kes yang melibatkan kecuaian ibu bapa sendiri, di mana kita dapat lihat setiap kali ibu bapa membawa anak-anak ke taman permainan ataupun di mana-mana tempat yang terbuka, ibu bapa sering membiarkan anak-anak bermain sendirian dan mereka melayari internet ataupun bermain game di telefon bimbit. Jadi kita pernah dengar kes di mana kebanyakan kanak-kanak yang hilang di taman permainan. Jadi ibu bapa sekiranya membawa anak-anak pergi bermain di taman permainan, awasilah mereka ataupun bermainlah bersama mereka. Isu yang seterusnya ialah kemalangan jalan raya yang melibatkan kanak-kanak. Seorang kanak-kanak cedera parah setelah dilanggar kerana melintas secara melulu. Kelang, seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun parah selepas dilanggar sebuah kenderaan ketika melintas jalan secara melulu di Jalan Kampung Delek Kanan. Dalam kejadian kira-kira 5.45 petang, Nur Kasih Dalisha Kamarul Azwan cedera di limpa dan usus dan telah dirawat di Hospital Kuala Lumpur. Kes ini berlaku pada tahun ini dan video tersebut telah tular di media sosial dan terutamanya di aplikasi TikTok. Menurut Ketua Polis Daerah Klang Selatan, Asisten Komisioner Syamsul Amar Ramli berkata kemalangan berlaku apabila sebuah kenderaan jenis Pro 2 kembara dipandu kerani wanita berusia 21 tahun dalam perjalanan ke rumahnya di kampung yang sama. Secara tiba-tiba, terdapat mangsa telah melintas jalan secara melulu dan menyebabkan produk kembara itu gagal mengelak sebelum melanggar kanak-kanak itu. Siasatan juga, kenderaan itu telah cuba untuk menekan brek kecemasan semasa kejadian tetapi tidak sempat kerana kanak-kanak tersebut melintas secara tiba-tiba. Jadi, sebagai ibu bapa, bagaimanakah kita nak elak supaya anak-anak tidak terlibat dalam kemalangan sebegini? Ibu bapa boleh mengajar anak-anak cara-cara untuk melintas jalan ataupun larang anak-anak untuk bermain berdekatan jalan raya. Bukan itu saja, ibu bapa bukan sekadar melarang. Contohnya, adik tidak boleh lintas jalan. Adik jangan lintas jalan. Kerana kanak-kanak mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi. Jadi, bagi ibu bapa, jika ingin melarang, sertakanlah larangan itu dengan akibat yang akan berlaku sekiranya mereka melakukan perkara tersebut. Contohnya, adik tidak boleh melintas jalan kerana terdapat banyak motor dan kereta. Ataupun jangan lintas jalan kerana bahaya, motor dan kereta laju. Okey? Kanak-kanak jika dilarang, mereka lagi ingin cuba kerana ingin tahu apa yang akan terjadi sekiranya mereka melakukan perkara itu. Selain itu juga, bagi kita sebagai pemandu, tidak kiralah pemandu kereta, lori, van, bas ataupun penunggang motosikal, berhati-hatilah ketika menunggang ataupun memandu. Terutama sekali di jalan kampung kerana kita dapat lihat kejadian tersebut berlaku di sebuah jalan kampung. Jadi, memandulah mengikut had laju yang telah ditetapkan. Isu yang seterusnya melibatkan kes pedofilia. Mengapa saya memilih isu ini? Kerana kes pedofilia ini juga melibatkan kanak-kanak, di mana lelaki dewasa mempunyai nafsu kepada kanak-kanak. Kita lihat dahulu kes seorang lelaki pedofilia lakukan kelucahan melampau kepada dua kanak-kanak. Kes ini agak menarik perhatian saya kerana lelaki pedofilia melakukan kelucahan kepada kanak-kanak lelaki. Seperti yang kita tahu, wujudnya golongan LGBT. Mungkin lelaki pedofilia ini tergolong dalam golongan ini. Di Petaling Jaya, gerakan memburu seorang lelaki pelaku pedofilia giat dilakukan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Petaling Jaya pada bulan Jun tahun ini. Buruan itu dilakukan susulan satu laporan dibuat seorang wanita berusia 40 tahun kira-kira pukul 11.15 pagi berhubung kejadian seksual membabitkan dua anak lelakinya di sebuah pangsapuri di kawasan Seksyen 19. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata, dalam kejadian terbabit, dua beradik berusia 8 dan 9 tahun itu sedang menaiki tangga untuk menjual kuih di kediaman mereka. Bagaimanapun, datang seorang lelaki berusia lingkungan 20-an secara tiba-tiba lalu dan menarik tangan mangsa
sebelum melakukan kelucahan melampau terhadap kedua-dua mangsa. Sejurus selepas itu, kedua-dua mangsa yang ketakutan berlari pulang ke rumah sambil menangis. Siasatan lanjut akan dijalankan mengikut Seksyen 14A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Isu sebegini sangatlah memalukan. Saya ingin mengupaskan isu sebegini kerana saya sendiri pernah ternampak gambar kanak-kanak yang dimuat naik di laman sosial iaitu Facebook, dan saya membaca komen kerana saya melihat pakaian kanak-kanak tersebut agak tidak sesuai untuk ditayangkan kerana kanak-kanak tersebut memakai baju mandi ataupun suit renang dan bergaya di hadapan kolam. Jadi, setelah saya membaca komen-komen yang tertera, terdapat beberapa komen ataupun agak banyak komen yang lucah dikomen oleh lelaki berumur lingkungan 20 hingga ke 40-an. Antaranya menyebutkan mengenai postur ataupun tubuh badan kanak-kanak tersebut. Jadi, kepada ibu bapa, kurangkanlah memuat naik gambar anak-anak di media sosial, terutamanya gambar anak-anak yang berpakaian kurang menyenangkan ataupun mencolok mata. Kepada ibu bapa, kurangkanlah memuat naik ataupun jangan langsung memuat naik gambar anak-anak yang menonjol ataupun memakai pakaian yang mencolok mata. Jangan biasakan diri dengan istilah tidak mengapa kerana mereka kanak-kanak. Ingat, isu pedofilia di Malaysia semakin tinggi, mungkin kerana tidak tahu ingin berbuat apa di rumah akibat PKP. Selain itu, apabila anak-anak ingin keluar bermain di luar, larang ataupun pesan kepada mereka supaya tidak melayan ataupun mengikut mana-mana lelaki biarpun ditawarkan permainan ataupun makanan. Bukan itu saja, ajarlah anak berpakaian yang sopan dan tidak mencolok mata ketika keluar bermain. Jadi kepada ibu bapa maupun guru dan pengasuh, ketahuilah bahawa keselamatan kanak-kanak itu tanggungjawab kita semua. Jadi sentiasalah mengawasi anak-anak ataupun anak jagaan kita, tidak kira di mana mereka berada. Ingat, isu sebegini boleh berlaku di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.